Selamat sejahtera Miss, nama saya Lim Siwei dengan nombor matrik 03 di AT.0F.024. Sekarang saya akan bermula 1A, Mahesan Re Malaysia Government Officers Cooperative Housing Society. Mahesan adalah penggarap dan setiausaha persatuan perumahan. Yang manikan adalah membeli tanah dan menjual semula. Pada satu hari, Mahesan dan Manikan memeriksa tanah di Pulau Pinang. Manikan membeli tanah tersebut dengan harga RM456,000 dan menjual semula kepada Persatuan Perumahan dengan harga RM944,000. Manikan mendapat keuntungan besar dengan berharga RM488 dan membeli harga RM122,000 kepada Mahesan kerana Mahesan membantu Manikan dengan baik. Persatuan Perumahan mengambil tindakan dengan Mahesan. Assalamualaikum, my name is Nur Kartini binti Alifindi. I'm going to answer for question 1B and question 1C. The answer for question 1B, the issue is whether the 132,000 paid by Manicam into Apple's bank account was a secret commission from Manicam to Apple or a payment by Manicam to Dr. Saw. Let's answer for question 1C, effect of the receipt of a bribe by an agent from the point of view of cheating on contract. A principal whose agent has been bribed may recover from the agent the amount of the bribe received. And he may also recover from the agent and the person who paid the bribe jointly or severally damages for any loss that he has sustained, without allowing any deduction in respect of what he has recovered from the agent under the former head. The loss sustained by a party to a contract whose agent has been bribed is, in ordinary circumstances, the amount of the bribe, the way in which these rules are stated in the cases seems to allow double recovery, though it does not appear that there has actually been double recovery in any of the cases. Effect of the receipt of the bribe by an agent from the point of view of Hasbury's Law of England. The agent becomes liable to his principal for the amount of the bribe. In addition, the agent is liable for any loss actually sustained by the principal in consequence of any breach of duty on the agent's part. Effect of the receipt by an agent from the point of view of the case of the mayor, alderman, and the burgesses of the borough of Salford versus Labour 1891. The law is that where an agent who has been bribed so to do induce his principal to enter into a contract with a person who has paid the bribe, and the contract is disadvantageous to the principal. The principal may recover from the agent the amount of the bribe which he has received. This was established by the English Court of Appeal in the Mayor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membincangkan tentang keputusan mahkamah. Berdasarkan kes Mahesan lawan Malaysia Government Officer Cooperative Housing Society Ltd, keputusan mahkamah memutuskan bahawa pesalah itu ialah Mahesan kerana dia telah mengambil rasuah daripada transaksi itu sebanyak RM122,000. Mahesan telah terlibat dalam transaksi itu dari awal. Dia bukan tidak tahu harga tetapi dia tidak memaklumkan kepada lembaga harga bahawa harga yang telah dibayar untuk tanah itu ialah RM456,000. Harga yang tanah dijual kepada masyarakat berjumlah RM944,000. Di sini berlakunya kerugian terhadap masyarakat. Tindakan yang dikenakan mahkamah terhadap Mahesan ialah Mahesan perlu membayar pampasan kepada responden dalam jumlah RM443,000 dengan kadar 51.2% faedah. Jadinya, keputusan mahkamah mendapati bahawa Mahesan bersalah dalam kes ini.
Kesimpulannya, tindakan yang dilakukan oleh prinsipal ke atas ejennya dan bandar sangatlah bagus dan bijak kerana seorang ejen tidak sepatutnya menerima mana-mana rasuah untuk kepentingan diri sendiri, serta ia sudah menjadi tanggungjawab sebagai seorang ejen untuk tidak menyembunyikan sebarang maklumat daripada pengetahuan prinsipalnya. Seterusnya ialah soalan 2, iaitu apakah maksud e-consumer? E-consumer dikenali sebagai proses jual beli yang sama dengan jual beli secara konvensional, tetapi medium jual beli yang digunakan iaitu pembelian dalam talian dijalankan secara alamiah melalui jaringan internet. Dengan adanya kaedah e-consumer, pengguna boleh memilih dan membeli barang yang dikehendaki yang boleh dilakukan hanya melalui skrin daripada laman sesawang perniagaan. E-consumer juga ada dua jenis, sama ada e-consumer persendirian ataupun e-consumer untuk organisasi. E-consumer persendirian adalah consumer yang membeli barangan atau produk untuk keperluan sendiri, dan consumer organisasi pula adalah consumer yang membeli barangan untuk penggunaan organisasi itu sendiri. Pembelian dalam talian ini dikira sebagai pemeteraian kontrak bertulis kerana setiap data yang dihantar boleh dicetak dan dibuktikan. Okey, soalan yang seterusnya adalah soalan B, iaitu mengatakan cadangkan 3 alternatif lain. Alternatif yang pertama adalah meningkatkan penguatkuasaan undang-undang. Undang-undang ialah peraturan atau norma yang perlu diikuti oleh masyarakat yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan sebuah negara. Selain itu, keadilan penting untuk kebajikan masyarakat dan untuk mewujudkan persekitaran yang konektif untuk kemajuan negara. Oleh itu, kerajaan perlulah meningkatkan penguatkuasaan undang-undang dalam pembangunan ekonomi, terutamanya dalam pembelian secara atas talian. Hal ini kerana terdapat banyak kes penipuan pembelian secara atas talian. Hal yang melibatkan orang ramai. Jika kerajaan campur tangan dalam pasaran, ia perlu mengimbangi keperluan keselamatan dan pematuhan pengguna di samping memberi ruang ataupun fleksibiliti bagi membolehkan perniagaan berkembang dengan pesat. Dengan ini, wujudnya struktur undang-undang yang mengambil kira kepentingan kedua belah pihak ini adalah amat mencabar. Hal ini dapat mengurangkan dan menghalang konflik jenayah keganasan di media sosial dalam negara kita. Okey, seterusnya yang kedua adalah menambah baik kecekapan keselamatan pembelian secara atas talian. Pada masa kini, pembelian secara atas talian telah menjadi satu kebiasaan masyarakat era modernisasi. Oleh hal demikian, terdapat juga banyak kes penipuan pembelian secara atas talian yang berlaku secara berleluasa di negara kita sekarang. Oleh itu, pihak yang terlibat seperti SKMM dan pengeraju e-commerce perlulah meningkatkan kecekapan keselamatan pembelian secara atas talian. Berdasarkan Seksyen 16B, barangan yang dijual mestilah sesuai dengan kegunaannya bagi tujuan ia dijual. Jika ada kecacatan atau rosak dan tidak boleh digunakan, maka barangan itu tidak berkualiti untuk didagangkan.
Maksudnya, seorang penjual perlu memastikan barangan yang ingin dijual berada dalam keadaan yang baik sebelum ia didagangkan supaya nilai barang itu dapat dikekalkan. Sebagai contoh, barangan itu boleh digunakan dalam keadaan yang baik, tidak rosak atau ada kecacatan dan mempunyai kualiti yang tersendiri. Nama saya Lindsay Wei, saya akan bermula 2D. As demonstrated from the article, Madam BYV and Madam Sarifa Afra are the victims of online shopping scam. What is the statutory implication that has been breached by travel agency and seller involved of their situation? Support your answer with the relevant section under Self of Good Art 1957 and 2 Law Case to support your answer. Isu yang saya pilih adalah, bolehkah pembeli tuntut pempasan dengan penjual kerana penjual menjual barang yang tidak menepati? Pada asalnya barang adalah macam ni, tetapi kemudian barang itu menjadi lain. Law yang saya pilih adalah Section 15. Maksudnya, syarat tersirat bahawa penjualan barang melalui perihalan barang tersebut mesti sesuai dengan keterangan. Kes yang saya pilih dalam Section 15 adalah Tan Chee Tho lawan Metal Smelter. Tan adalah pelayu, Metal Smelter adalah responder. Pelayu bersetuju hendak menjual dadang pelebur besi kepada responder dan berjanji dadang pelebur besi itu mempunyai kepanasan tidak berkurang 2600 darah Fahrenheit. Lepas itu, dadang pelebur besi yang dihantar kepada responden tidak memenuhi spesifikasi ini. Responden mengambil tindakan dengan perayu kerana perayu melakukan langgaran kontrak. Responden ada berhak menuntut ganti rugi. Seterusnya, kes yang kedua adalah Beller lawan Thaler. Beller adalah pembeli, Thaler adalah penjual. Seorang penjual perlu menjual kereta. Keretanya sebagai Harrier Convertible warna putih dan pada tahun 1961. Seorang pembeli pergi memeriksa kereta tersebut sebelum membeli kereta. Selepas itu, pembeli mendapati kereta itu bukan model 1961. Hanya yang bahagian belakang kereta adalah model 1961. Application. Kes BYB adalah membeli pakej pelancong di Guilin. Selepas bersampai, mereka baru mengetahui pakej itu adalah berbeza. Kes kedua, Sarifa Araf adalah membeli 7 di online. Selepas bersampai adalah berbeza yang dia beli. Conclusion. Saya pilih Section 15 kerana dia ada berkaitan dengan kes BYB dan Sarifa Araf. Kedua kes itu adalah membeli barang dari online dan mereka juga berjumpa masalah barang kesilapan. Oleh itu, mereka boleh mendapati tuntun papasan dengan pembeli. Syarat tersirat bahawa penjualan barang melalui perilahan barang tersebut mesti sesuai dengan keterangan. Kesimpulannya adalah menjadi tanggungjawab pembeli untuk berhati-hati sewaktu membeli. Barangan seperti diperuntukkan dalam Seksyen 16 Akta Jual Beli 1957 menyatakan seseorang pembeli hendaklah melaksanakan sesuatu tindakan dengan teliti dan lebih berhati-hati sewaktu dirinya membuat pembelian. Jika dia akan menanggung sebarang kemungkinan, walau bagaimanapun, tidak semestinya pembeli sahaja yang bertanggungjawab dan mengambil kira tindakan sebelum pembeli akan tetapi penjual juga mempunyai tanggungjawab ke atas barangan yang dijual kepada pembeli. Hal ini boleh dirujuk melalui Akta Jual Beli 1957 memperuntukkan di bawah Seksyen 12(2) di mana menyatakan syarat adalah ketetapan atau terma yang diperlukan atau keutamaan kepada objektif utama kontrak. Sebarang pelanggaran syarat memberi hak kepada sesebuah pihak untuk menamatkan kontrak. Oleh yang demikian dapat disimpulkan dalam jual beli kedua-dua belah pihak sama ada
sama ada penjual atau pembeli mempunyai tanggungjawab dan kontrak jual beli mereka jika menepati syarat yang ditetapkan adalah sah di sisi undang-undang. Jika mereka melanggar atau salah satunya, mereka boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah peruntukan yang ditetapkan. Sekian, terima kasih daripada kami.